kasih Puan Pertua. Tuan ingin mulakan perbahasan dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas pada kerajaan atas kejayaan memperoleh kembali wang sakau dan dirompak yang mencecah sehingga RM 15.5 bilion yang percaya dikembalikan dalam tempoh 2 tahun. Tahniah juga diucapkan kepada kerajaan atas kejayaan menjimatkan sebanyak RM 15.5 bilion hasil daripada langkah rasionalisasi dan penyasaran subsidi. Tahniah turut dirakamkan atas kejayaan kerajaan menurunkan defisit fiskal daripada RM 100 bilion pada tahun 2022 kepada RM 92 bilion pada tahun 2023, RM 77 bilion pada tahun 2024, sekitar RM 77 bilion 2025 dan mudah-mudahan akan terus menurun pada tahun hadapan. Walau bagaimanapun Tuan ingin bertanya pada kerajaan, mengapakah perbelanjaan pembangunan menurun daripada RM 86 bilion kepada RM 81 bilion, sedangkan bajet 2026 diunjurkan meningkat daripada RM 452 bilion bagi tahun 2025 kepada RM 470 bilion untuk 2026. Selain itu, mengapakah perbelanjaan mengurus pula meningkat daripada RM 330 bilion kepada RM 338.2 bilion, sedangkan rasionalisasi subsidi sudah dilaksanakan. Tuan juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan atas peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah daripada RM 60.7 bilion kepada RM 60.9 bilion. Namun demikian, saya bersama rakan-rakan ahli parlimen daripada Sabah ingin memohon penjelasan. Berapakah peratus daripada RM 60.9 bilion itu dalam bentuk pinjaman atau yang perlu dibayar balik oleh kerajaan Sabah? Dan berapakah peruntukan untuk projek kesambungan atau perbelanjaan berulang? Dan berapakah peratus bagi projek baru? Dan di manakah projek-projek ini akan dilaksanakan? Dalam kesempatan ini juga, Puan Yang Dipertua, Tuan sekali lagi ingin menegaskan bahawa walaupun perkara 2/1 dan -2 Perlembagaan Persekutuan telah dipindah kepada versi asal yang mendefinisikan Persekutuan Malaysia sebagai 3 wilayah utama, maka Sabah dan Sarawak bukan lagi sekadar salah satu negeri dalam Malaysia. Namun, kedudukan Sabah tersebut tidak dicerminkan dalam pengagihan peruntukan pembangunan dalam belanjaan tahunan untuk tahun hadapan. Sebagai contoh, daripada RM 81 bilion perbelanjaan pembangunan dalam bajet 2026, sebanyak 61 projek atau 86% akan dilaksanakan di wilayah Semenanjung, manakala hanya 8,5% atau 5 projek sahaja di wilayah Sabah dan 7,4% atau 5 projek di wilayah Sarawak. Ini bermakna jumlah agihan bagi Sabah dan Sarawak hanyalah sekitar 15,9%. Puan Yang Dipertua, sekiranya minda kerajaan masih terperangkap dalam kerangka bahawa Sabah dan Sarawak hanyalah negeri seperti Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah, maka tahap pembangunan Sabah akan terus ketinggalan dan kekal mundur sampai bila-bila. Tuan tidak iri hati dengan 5 projek yang diberikan kepada negeri Perlis, jumlah yang sama dengan projek di wilayah Sabah. Namun perlu diingat bahawa keluasan Perlis hanyalah 819 km persegi. Jauh lebih kecil berbanding kawasan Parlimen Tuaran, yaitu seluas 1.170 km persegi. Tambahan pula kawasan Parlimen Tuaran amat memerlukan peruntukan bagi menyelesaikan pelbagai masalah rakyat yang sangat mendesak, terutamanya masalah bekalan air terawat. Hampir setiap kampung dan pekan di kawasan Parlimen Tuaran berdepan dengan masalah bekalan air terawat. Dan pusat khidmat Parlimen Tuaran menerima aduan hampir setiap masa. Sebagai contoh, di kawasan Dewan Undangan Negeri Tampurli sahaja, kita memerlukan naik taraf loji dan pemasangan air pipe baru di 4 lokasi bagi menstabilkan bekalan air terawat. Projek yang dimaksudkan ialah cadangan projek loji air terawat bekalan air luar bandar BLB,
untuk Penimbawan, Lok Nunuk, Sambah, dan Barbaru dengan kapasiti 4 juta liter sehari. Dengan air diambil dari Sungai Topokon yang terletak di Dewan Undangan Negeri Tamparuli. Dan telah pun dipersetujui oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Namun, reserve margin bakalan air di sekitar Topokon, Tenggilan kini berada pada paras negatif 12 juta liter sehari. Saya mohon agar pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mempertimbangkan pembinaan loji dan kapasiti 16 juta liter sehari, supaya bakalan air terawat dapat menyelesaikan masalah di kawasan sekitar Tenggilan juga. Dan bukan hanya kepada Kampung Penimbawan, Sambah, dan Kampung Baru-Baru. Saya difahamkan Pani Pertua, Jabatan Air Negeri Sabah telah pun coba mencadangkan dan meminta pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah agar cadangan untuk meningkatkan loji rawatan ini kepada 16 juta liter sehari, tetapi setakat ini belum, mereka tidak bersetuju. Mereka masih lagi mempertahankan hanya 4 juta liter sehari. Apa yang Tuaran ingin cadangkan ialah alang-alang kita menyelesaikan masalah rakyat. Kita sudah tahu masalahnya. Negatif 12 reserve margin untuk kawasan Tepokon Tenggilan dah sangat tinggi. Dan pada ketiga ini, mereka kalau ada air pun dia air yang kabut dan sebagainya. Sebab itu saya merayu dan memohon supaya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mempertimbangkan permohonan jabatan air itu dan juga permohonan daripada Pusat Khidmat Parlimen Tuaran supaya ditingkatkan. Tambahlah. Inilah yang amat memerlukan sebab memang masalah memang mendesak dan perlu diselesaikan masalah ini. Begitu juga dengan proyek bakalan air luar bandar Terawat, Kapak, Sinlapak, dan kawasan sekitarnya yang telah dibatalkan akibat bantahan dari Pondok Kampung Bunduk Paka dan Kampung Lingkubang Kadamaian. Proyek ini sudah sekian lama diluluskan, barangkali mau hampir 10 tahun sudah. Tetapi berpindah kerana adanya bantahan penduduk di tempat di mana sumber air itu mau diambil. Dan proyek ini jika diteruskan, jika lulus dan dilaksanakan, sepatutnya mampu membekalkan air terawat kepada kampung-kampung seperti Kampung Dapu, Kampung Ruhiang, Kampung Kapa, Kampung Laputung, Kampung Keperingan, Kampung Minangkab, Kampung Hamad, Kampung Tegop, Kampung Bawang, Kampung Tamis Baru, Kampung Sinlapak, Kampung Kalawat, Kampung Ratau, Kampung Gayo Ratau, dan Kampung Bunduk Tauri, Kampung Rikos. Selain itu proyek ini juga akan membekalkan air terawat kepada 10 buah sekolah rendah, yaitu SK Bongol, SK Kalawat, SK Tegop, SK Keperingan, SK Kapa, SK Laputung, SK Gayo Ratau, dan SK Bunduk Tauri. Juga SK Bawang dan SK Kitapul. Semuanya sangat-sangat kritikal. Ini yang mendesak dan sebagainya. Jadi bagi saya bakalan air ini, kalau tandas itu penting, saya pikir air itu jauh lebih penting. Tandas tanpa air pun tidak boleh guna. Sebab itu saya mohon pihak kerajaan setelah nanti proyek yaitu rancangan naik taraf loji rawatan air terawat Bayat di Karman berkapasiti 34 juta liter sehari. Kita mohon supaya masalah bekalan air terawat di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi dapat diselesaikan. Cuma Tuaran mohon penjelasan daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah tentang status terkini rancangan naik taraf loji rawatan air terawat Bayat di Kadamaian yang berkapasiti 34 juta liter sehari. Saya percaya jika ini dilaksanakan, penduduk yang dahulunya membantah yaitu di Kampung Bunduk Paka dan Kampung Lingkubang, mereka tidak lagi berpeluang membantah sebab ini tempat yang lain dan memang pun ada tempat loji terawat yang ada sekarang. Banyak lagi keperluan peruntukan untuk menaik taraf bekalan air terawat di Dun Tempor dan Dun Kiulu. Selain daripada keperluan menaik taraf jalan luar bandar dan jembatan luar bandar, memang ini Puan Pertua banyak yang perlu dan mendesak.
Kawasan Parlimen Tuaran masih mempunyai sebanyak 44 batang jalan luar bandar di bawah kawal selia JKR Tuaran dengan panjang keseluruhan 165 km yang perlu dinaik taraf ke jalan berturap. Dengan anggaran kos lebih kurang 2 juta bagi setiap kilometer, kawasan ini masih memerlukan sekurang-kurangnya 330 juta ringgit untuk kerja-kerja naik taraf tersebut. Keperluan ini amat mendesak karena keadaan jalan raya yang berlubang-lubang dan sukar dilalui, sekaligus menjejaskan pergerakan rakyat serta aktiviti. Mana betul peraturan. Kita tengok seorang pun Menteri Katimalan tak ada ni ketika kita bahas benda yang penting bajet ni. Peraturan mana? 14.1. 14.1 dan bukan masalah itu isu. bukan satu isu. Sila duduk, Ini jangan kacau. masalah penting. Yang berhormat, sila duduk. Tak ada hormat dekat bajet ni. Teruskan. Yang berhormat. Terima kasih. Ada sedikit masa akan ambil ya. Sebab itulah apabila teks ucapan pembentangan bajet tahun 2026 ini pada perkara 46 muka surat 27 menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak menerima peruntukan persekutuan tertinggi. Puan Yang Pertua, saya ingin nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahwa rakyat di kedua wilayah ini berasa terkilan dan merasakan bahwa kerajaan masih belum berlaku adil terhadap rakyat di Sabah dan Sarawak berasaskan apa desakan-desakan keperluan mendesak yang memerlukan peruntukan yang saya sebutkan tadi. Hal ini juga karena status wilayah Sabah dan wilayah Sarawak sebagai rakan kongsi atau equal partners dalam pembentukan Malaysia dan tidak diberikan pengiktirafan serta penghormatan sewajarnya sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia tahun 63. Rakyat mengeluh sampai bilakah masalah infrastruktur kami akan selesai. Inilah keluhan setiap hari. Apabila tidak ada bakalan listrik terganggu, masalah jalan raya dan sebagainya. Inilah pertanyaan rakyat di Sabah. Tuan juga ingin mendapatkan penghargaan. Pucak Bunyo minta pencerahan sikit, boleh? Jangan panjang sangat. Tidak banyak, sikit Silakan. saja. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Saya mendengar tadi bahawa saban tahun kita didengari bahawa peningkatan diberi kepada jumlah peruntukan bajet kepada Sabah dan Sarawak, iaitu daripada 300 juta kepada 600 juta. Tetapi sebenarnya daripada peratus keseluruhan bajet negara, peratusan itu semakin berkurangan saban tahun walaupun nilainya meningkat. Jadi kalau kita melihat daripada aspek penubuhan MACT3, Semenanjung mempunyai lebih banyak peruntukan daripada Sabah dan Sarawak. Dan adakah ini menunjukkan bahawa kita telah dianaktirikan ataupun perjanjian ini telah dimungkiri, dan adakah kita berhasrat untuk membawa ke Parlimen supaya perkara ini dinilai keabsahannya penubuhan Malaysia, keabsahan penubuhan Malaysia di Mahkamah Antarabangsa. Adakah Yang Berhormat Tuaran setuju mengenai saranan ini? Saya fikir dari segi melihat keabsahan Perjanjian Malaysia tahun 63 itu saya tidak pasti, sebab perjanjian ini memang berdaftar di bangsa-bangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1970. Soalnya ialah apabila peruntukan dalam perjanjian ini tidak dilaksanakan atau tidak diakui, itu masalah. Itu masalah bagi kita. Dan perlu sekali lagi dinilai dengan lebih mendalam lagi supaya kita dapat lihat apakah sebenarnya kandungan di sini. Kenapa kita tidak mahu melaksanakan apa yang terkandung di sana. Jadi terima kasihlah banyak Boni. Tuan juga ingin merekamkan penghargaan, mesti ucap terima kasih ya. Langkah kerajaan meningkatkan pemberian khas di bawah perkara 112C Section kurungan 2 bagian 4 Jurul ke-10 Perlembagaan Persekutuan, yaitu daripada 300 juta kepada 600 juta yang disebut oleh rakan daripada Puncak Boni sebentar tadi. Namun begitu perlu diingatkan bahwa menurut perkara 112C yang sama, 2/5 atau 40% daripada hasil pungutan persekutuan daripada Sabah hendaklah diserahkan semula kepada Sabah. Peruntukan ini termaktub dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan seharusnya dihormati
serta dilaksanakan sepenuhnya. Sebenarnya pemberian khas berbentuk interim seperti 300 juta, lepas itu naik ke 600 juta, sebenarnya tidak berbangkit. Tidak berbangkit pun. Sebab dia 40% dah. Dan 40% ini sudah pun mula dilaksanakan bermula tahun 1965 sampai 1970. Sudah dilaksanakan. Tetapi pada ketika tahun 1977 itu, 40% itu baru sekitar 26 juta. Dan diteruskan sampai tahun 75 dan sepatutnya tahun 75 dikaji semula. Tetapi gagal mengkaji tahun 70, tahun 75, sampailah tahun 2018, 26 juta lah kita terima. Tahun 2018 baru dinaikkan 52 juta dan lepas itu sekarang ini baru naik 600 juta. Inilah yang kita merasa tertipu dan kita balik-balik menyatakan ini di Dewan yang mulia ini yang perlu dilihat dengan sebaik-baik mungkin. Tuan ingin sekali lagi menegaskan bahwa keluasan keseluruhan wilayah Semenanjung hanyalah sekitar 40% daripada keluasan tanah Malaysia. Sekiranya digabungkan keluasan Sabah dan Sarawak, wilayah Sarawak, jumlahnya mencapai 60% daripada keseluruhan tanah Malaysia. Yaitu 22,3% bagi Sabah dan 37,7% bagi Sarawak. Hakikatnya Sabah dan Sarawak adalah mainland Malaysia. Tuan sudah balik-balik menyatakan di Dewan ini dengan harapan agar pengagihan peruntukan daripada bajet tahunan kita ini dapat dicerminkan dengan bukan saja hak kita, tetapi dengan keperluan pembangunan yang begitu mendesak dan yang luas. Tuan menegaskan di sini bahwa kerajaan harus menjadikan dasar kerajaan. Ini hal peta ini, hal peta. Kerajaan harus menjadikan dasar kerajaan bahwa semua peta resmi Malaysia hendaklah dilukis mengikut skala antarabangsa dan bukan dilukis secara bersembarangan. Saya berada di Mumbai baru-baru ini dengan rombongan daripada jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai keuangan dan ekonomi dan keuangan. Dan kami di sana dipaparkan. Ini daripada kedutaan ya. Peta Sabah dan Sarawak kecil saja, besar itu Semenanjung. Kalau orang India melihatnya, memang Sabah dan Sarawak ini kecil. Tapi kita 60% daripada tanah Malaysia, kawasan tanah. Di sanalah potensi kita. Jadi pemikiran kita, persepsinya dibina. Dibina bahwa itulah kedudukan dia. Dan ini dapat hari ini diterjemahkan dari segi pengagihan peruntukan. Tetapi di mulutnya disebut peruntukan yang tertinggi. Terbesar di kalangan negeri-negeri. Kalau negeri memanglah. Tetapi kita kan ini wilayah. Wilayah Sarawak hampir sama dengan keseluruhan Semenanjung Malaysia. Bayangkanlah. Dia punya peruntukan bilangan proyek sama 5 saja. Saya sangat berterima kasih kepada kali ini dalam pembentangan bajet disebut negeri demi negeri dengan bilangan proyeknya. Baru kita jelas. Jadi tuntutan kita, permintaan kita di sini biarlah dapat dicerminkan. Dicerminkan dengan pengagihan peruntukan sebab itulah keperluan kita. Kalau Sabah maju, kalau Sarawak maju, majulah Malaysia. Itu yang kita tuntut. Bukan semata-mata untuk kita saja. Janganlah nanti macam Sabah ini balik-balik kita sebut di sini 10 daripada daerah paling miskin di Malaysia, 8 di Sabah. Kenapa kita masih lagi selepas lebih 60 tahun dibina sebagai sebuah negara. Jadi Puan dan Pertua, Tuan turut menyokong segala usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kecepatan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kerajaan Madani memang sudah terkenal, sudah disebut berkali-kali dengan hal meningkatkan tata kelola. Dan dalam bajet ini syarat dengan semua ini. Tetapi banyak yang perlu dipertingkatkan seperti perbahasan daripada sahabat daripada muat tadi tentang hal pendidikan. Kita pun saya boleh bercerita. Bercerita dengan apa yang telah berlaku lepas itu tidak nampak. Antara dengan hal pendidikan ialah tanggungjawab kerajaan untuk pastikan bangunan itu selamat, sekolah itu selamat. Tetapi di tempat saya, SMK Tamparuli, sudah diisytiharkan oleh JKR bangunan itu tidak selamat. Saya balik-balik datang situ retak. Tetapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan untuk membina, membaiki. Dan saya mohon, sebelum ada apa-apa berlaku, ada meninggal apa semua, tolong baiki
datang ke SMK Tampurli dan baikilah. Ataupun sekurang-kurangnya janganlah biarkan pelajar masih lagi menggunakan bangunan itu. Antara lain lagi dari segi urus tabir. Poin yang diperhatikan dalam urus tabir kerajaan yang perlu diberi perhatian ialah aspek kawal selia industri kecantikan. Semua mau cantik. Perempuan laki semua mau cantik, semua mau handsome. Tetapi dan industri ini sedang berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan 5% tahun dan kini dianggap bernilai 13,5 bilion. Maka kerajaan perlu memberi perhatian khusus terhadap industri ini. Hari ini apa yang berlaku ialah daripada Kementerian Kesehatan dia juga coba untuk mengawal selia industri ini. Masa sudah tamat, sila Okey. gulung. Okey, menggulung sudah Puan. Pendek sudah. Saya baca saja sini. Jadi kerajaan memerlukan pembelanjaan yang besar kalau dia sendiri mau kawal selia, ya. Melalui Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup. Justru Tuaran mencadangkan agar industri ini dikawal selia oleh pihak industri sendiri melalui kaedah self-regulation. Seperti Profesor Guaman memandangkan para penggiat industri sudah pun mempunyai persatuan profesional yang diiktiraf disijilkan yaitu Association of International Certified Attestation (AICA). Kerajaan tidak seharusnya membiarkan cawangan kawalan amalan perbuatan swasta (SICAPS) coba mengawal selia industri ini dengan menggunakan perundangan yang boleh dipertikaikan oleh badan-badan profesional sedia ada. Jadi Puan Deputua, saya simpulkan perbahasan saya dengan dua rangkap pantun. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, biru-biru Laut China Selatan, 3 wilayah Malaysia bersatu, equal partner, buktikan pelaksanaannya. Walau naik 2 bilion, pembangunan Sabah perlu diperhebat. Equal partner bukan hanya konon-konon, mesti ditunaikan sebagai tanda mufakat. Sekian Tuan dan Pertuan, Tuaran Muhammad Jokong. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Saya jemput Yang Berhormat